Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita sambung sesi membaca dan mengkomentar kitab Sahih Bukhari dalam Kitab Tauhid. Hari ini kita masuk pada bab qaulillahi ta'ala malikin nas. InsyaAllah selepas kelas saya akan tinggalkan buku ini kepada Abang Khairuddin untuk dicetak dan dijadikan salinan untuk tuan-tuan dan puan-puan, kerana cetakan ini merupakan cetakan JAKIM, projek penjemahan JAKIM, dan merupakan bagi saya terjemahan yang terbaik yang wujud sekarang lah. Jadi kita akan nampak dengan jelas kitab dan bab. Contoh, kita tengok pada bab awal tu tulis Bismillahirrahmanirrahim, Kitabut Tauhidi Warraddi alal Jahmiyah. Memang kitab Tauhid kitab Tauhid dan jawapan balas ke atas Jahmiyah. Ini yang kita baca. Bila kita baca je tajuk kitab dengan terjemahan bab, kita tahu Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau adalah bermazhab Ahlul Hadis dan bermusuh dengan mazhab Jahmiyah yang menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab-bab yang diletakkan di bawahnya juga mengisbatkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan bab dakwah kepada tauhid dan memperkenalkan manusia kepada nama-namanya. Ini bab yang pertama. Dakwah didasari dengan tauhid. Kemudian bab qaulillah tabaraka taala, qul Allah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, panggillah Allah dengan nama Allah atau dengan nama Ar-Rahman, mana-mana nama yang kamu panggil, maka bagi Allah Subhanahu wa taala banyak nama-nama yang husna. Jadi di muqaddimah bab yang kedua dah cerita tentang asma. Kemudian bab ketiga Syekh mula detailkan lagi. Syekh kata bab qaulillahi ta'ala innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah ialah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, mengisbatkan nama Ar-Razzaq dan mengisbatkan sifat Dzul Quwwatil Matin, atau boleh juga kita panggil nama Dzul Quwwatil Matin. Kemudian bab qaulillah ta'ala alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada wa innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa anzalahu bi'ilmihi وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ. Ini bab mengisbatkan sifat ilmu. Ini yang jadi isu perdebatan baru-baru ni antara Ustaz Salman dan PJ Faiz berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat ilmu, sifat ta'alluq, sifat sama' dan basar, dan kaitan dengan sifat ilmu.
Kemudian bab seterusnya, bab qaulillah ta'ala as-salamul mu'min. Allah yang bernama As-Salam dan mempunyai nama Al-Mu'min. Dan kita nampak antara bab-bab yang ada ni mengisbatkan asma' dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masuk kepada bab qaulillah ta'ala malikin nas. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala malikin nas, iaitu ayat yang kedua daripada suratin nas, daripada surah An-Nas. Bab qaulillahi ta'ala malikin nas. Nama Al-Malik dalam Al-Quran Al-Karim datang dalam tiga bentuk. Pertama, secara mutlak, Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Malik tak ada letak dengan apa-apa. Al-Malik, Al-Malik, wallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu mulkus samawati wal ardh. Bukan ayat sebelumnya. Ar-Rahman, apa ayat dia? Tiba-tiba hilang tadi. Yang ayat Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Sebelum tu, ayat sebelum. Jadi Al-Malik disebutkan secara mutlak, tanpa ditakyidkan, tanpa diidhafahkan kepada apa-apa perkataan. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Ini secara mutlak. Dan yang kedua, bentuk kedua, diidhafahkan kepada hari kiamat. Dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Dan bentuk yang ketiga ialah yang kita bincangkan dalam surah An-Nas, yang kita bincangkan sekarang, Malikin Nas. Apabila nama ini diidhafahkan, datang dalam bentuk tiga bentuk, maka ketika kita menafsirkan makna Al-Malik, hendaklah kita membawa ketiga-tiga bentuk makna ini dalam tafsiran. Allah Al-Malik. Allah adalah Al-Malik. Namanya Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Maknanya adalah Zul Sultah. Zul Sultah, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kuasa yang mutlak. Tanpa dikaitkan dengan apa-apa perkataan selepasnya. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatasi segala kuasa dan ke atas segala perkara. Dan nama Al-Malik lebih menunjukkan kekuasaan daripada Al-Malik. Al-Malik artinya memiliki. Maka Al-Malik berkuasa. Sebab itu nama Al-Malik, Al-Malik raja atau yang berkuasa. Jadi ia lebih umum berbanding dengan pemilikan. Baik. Kenapa disebutkan dalam surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat ini kepada dirinya, atau nama ini yang mengandungi sifat Al-Mulk terhadap dirinya, kerana pada hari tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut semua kuasa yang ada pada makhluk. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkuasa di dunia dan di akhirat. Allah raja di dunia dan di akhirat. Tetapi di dunia, manusia masih memiliki kuasa yang terhad.
Allah masih memberikan sebahagian pada manusia kekuasaan. Malah semua manusia memiliki kekuasaan, memiliki kekuasaan. Di hari akhirat tidak ada sesiapa yang memiliki urusan dan kekuasaan. Bila disebutkan Malik Yaumiddin, Allah nak zahirkan bahawa di hari kiamat tidak ada selain Allah yang menjadi raja pada hari tersebut, yang berkuasa. Sama juga Maliki Yaumiddin, di hari akhirat tidak ada sesiapa yang memiliki sebarang harta di hari akhirat. Malikin Nas, kenapa dalam surah An-Nas disebutkan Malikin Nas khusus untuk An-Nas dan tak disebutkan Malikin Nas, hanya disebutkan Malikin Nas? Kerana ayat ini diturunkan disebabkan oleh manusia. Orang Arab kata likulli maqamin maqal. Tiap-tiap situasi ada perkataan yang sesuai untuk diperkatakan. Surah An-Nas Allah turunkan untuk sebagai satu nusrah, bantuan kepada Nabi SAW ketika Nabi disihir oleh seorang Yahudi, Labid Al-Asam. Apabila Nabi SAW disihir oleh seorang manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surat An-Nas dengan menyebutkan sifat manusia, bahawa Allah adalah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Walaupun dia melakukan sihir dan sihirnya tidak mencapai target yang diharapkan, namun memberi sebahagian kesan kepada diri Nabi SAW, kerana sihir yang dibuat itu sihir untuk membunuh, sihir yang paling tinggi, berdasarkan kepada ikatan yang diikat pada sikat tersebut. Sihirnya sihir yang paling tinggi, 11 ikatan, itu sihir bunuh. Kita tahu jenis sihir ni kat mana. Tujuan sihir berdasarkan kepada ikatan al-uqad yang diikat oleh tukang sihir. Manakala yang berlaku kepada Nabi SAW adalah sihrut takhyil, sihir yang paling ringan. Sihir yang paling ringan bermaksud dia tidak mempengaruhi badan dan pemikiran Nabi SAW. Dia hanya mempengaruhi mata. Badan jadi lemah tetapi tidak mudarat. Badan jadi lemah dan mata dipengaruhi pada keadaan tertentu, sehingga ini sihir yang berlaku pada zaman Fir'aun. Sihir tukang sihir Fir'aun yang memperlihatkan kepada manusia bahawa mereka telah bawa dan mencipta atau mendatangkan ular-ular, sedangkan ular itu tidak wujud. Dia hanya bentuk sihir dan khayalan. Sihir yang paling ringan. Dia tidak memudaratkan jasad, dan dia juga tidak mempengaruhi pemikiran, hanya takhyil, pandangan. Ini sihir yang paling ringan. Sebab itulah apabila Nabi Musa alaihissalam, Allah perintahkan Nabi Musa untuk mencampakkan tongkat Musa, dan tongkat itu berbentuk jadi seekor ular yang hidup, yang hakiki. Tukang sihir secara automatik tahu bahawa ular yang tongkat yang dicampak oleh Musa ini bertukar jadi ular sebenar, dan makan perkara yang dikhayalkan, yang mereka hanya bentuk image,
hanya dusta. Mereka tahu sesama sendiri. Sebab itulah yang pertama sekali beriman tentang kepada Nabi Musa alaihi salam ketika itu adalah tukang sihir. Jadi Nabi SAW telah disihir. Yang menyihirnya adalah seorang manusia. Maka Allah turunkan ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan peristiwa ini. Allah kata, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa tak disebutkan khusus kepada nama fulan dan fulan? Kerana ayat Al-Quran itu ayat yang umum, dan ayat ini walaupun terjadi, peristiwa ini walaupun terjadi kepada Nabi SAW, namun dari segi manfaat dan khasiat surah ini, ia berlaku sampai hari kiamat untuk seluruh manusia. Datang siapa pun selain daripada Yahudi ini, datang sihir daripada orang Siam ke, sihir daripada orang Afrika ke, dua negara ni famous lah dengan sihir-sihir mereka, sihir Afrika, sihir Siam, juga sihir Jawa ke apa saja. Ada nama-nama beberapa daerah yang, negeri yang hebat, namanya terkenal dengan sihir. Negara yang tak ada sihir, yang tak power ni Arab dengan Eropah. Dia tak famous lah tukang sihir dia. Sihir pun sihir yang lemah. Sihir Afrika ni sihir yang hebat. Sebab tu Syekh Adil sendiri, beliau Syekh Adil Muqbil sendiri, beliau pernah cerita, beliau ada pengalaman pergi membuat daurah tentang sihir ni. Antara yang paling mencabar dan paling dahsyat tukang sihir yang beliau nampak adalah di Senegal. Beliau sampai ke sana, beliau kata tukang sihirnya dalam satu kumpulan dia baca sihir dia sampai orang ni terbang. Sihir tukang sihir tu terbang. Kalau kat Indonesia yang video ditunjuk tu yang silat ni lah, silat yang silat kebal yang pukul terpelanting, orang nak datang serang terpelanting kan. Siapa tengok video tu, Syekh Adil dia kata dia bila pergi tengok, Syekh Adil ni bila kalau buat daurah, beliau tak cukup dengan daurah kelas. Beliau mesti cari praktikal. Kalau kat Jeddah tu, saya pernah ikut daurah beliau di Madinah, tapi beliau ceritakan ketika di Jeddah, beliau kata sayang kat Madinah ni tak ada laut. Kalau ada laut seperti di Jeddah, daurah beliau di Jeddah, pelajarlah pada belajar, dia bukan setakat belajar teori. Beliau akan bawa semua student yang ikut untuk pergi tepi pantai. Saya kata pungut barang-barang sihir. Apa yang kamu jangkakan itu adalah alat sihir, uqadah yang ada tu. Dan itulah antara perkara baik yang kamu lakukan. Kerana uqadah ni bila dibuka, kata beliau, dibuka, orang yang disihir itu akan sembuh secara automatik. Tak perlu tak baca pun, walaupun tak baca pun, ilmu sihir terbatal dengan terbukanya ikatan tersebut. Jadi pelajar, pengalaman beliau kata pelajar datang bawa sampai 60 barang. Bawa patung yang ada dicocok dengan jarum. Bawa jumpa Syekh ni patung budak-budak ni main jahit-jahit. Bukan sihir. Nampak tu ni bukan sihir. Sihir ni dia sebut satu ilmu. Satu ilmu. Yang Allah kata yu'allimuna an-nasa sihra. Syaitan ni diajarkan manusia ilmu sihir. Dan ketika Harut dan Marut datang bocorkan trik syaitan, Allah kata wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Jadi dia ada proses at-ta'lim wa ta'allum. Syaitan mengajarkan dan ada murid yang belajar. Dia ilmu, satu ilmu. Dia tak boleh kita geram dengan orang tu, ambil gambar dia, cocok baca apa, tak jadi. Dia mesti dengan ilmu. Dan kalau tak jadi, kalau tak dapat ilmu, tak ikut law dia, tak jadi. Sebab tu sihir tu dia kena hantar barang yang macam mana bomoh dia nak. Bawa barang lain,
tak jadi. Sebab itu permintaan syaitan. Sihir tak akan terjadi kecuali adanya kesyirikan atau kekufuran. Sebab itu bila dalam ayat sihir Allah kata wattaba'u ma tatus syayatin ala mulki Sulaiman, tentang kisah kaum Yahudi yang meninggalkan kitab Allah, kitab Taurat, mereka campakkan ke belakang mereka. Mereka pula ikut jejak langkah syaitan, percaya tentang riwayat yang syaitan bawa tentang Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatul syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Syaitan Sulaiman bukanlah seorang yang melakukan kekufuran, syaitan yang melakukan kekufuran. Yu'allimuna an-nas as-sihra, syaitan yang mengajarkan manusia sihir, bukan Sulaiman. Kerana tukang sihir sering mengatakan bahawa ini Sulaiman, selalu jual nama Nabi Sulaiman, dan mereka mengatakan bahawa Nabi Sulaiman menguasai dunia manusia, dunia jin dan binatang kerana sihir. Kalau ada yang kata begitu, maksudnya mereka ini terpengaruh dengan riwayat yang dibawa oleh syaitan. Syaitan kata Nabi Sulaiman buat sihir. Dengan riwayat tersebutlah sekelompok kaum Yahudi mengkafirkan Nabi Sulaiman. Sekelompok Yahudi mengkafirkan Sulaiman atau tidak menjadikan Sulaiman sebagai sebahagian daripada Rasul kerana mengamalkan sihir, kerana terpengaruh dengan riwayat yang dibawa oleh syaitan. Allah menafikan dalam surah Al-Baqarah, Allah kata wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra. Jadi yang ajar manusia sihir adalah syaitan sampai hari kiamat. Kalau ada orang ajar orang buat sihir, jangan pakai tok. Jangan dibesarkan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sebahagian daripada masyarakat, pemimpin mereka atau orang besar dalam masyarakat mereka adalah tukang sihir. Seperti zaman jahiliah. Zaman jahiliah ni, apa-apa hal mesti rujuk pada dukun, rujuk pada sihir. Semua bab pergi jumpa dia. Yang menyebabkan dukun ni dia terpaksa belajar juga ilmu kedoktoran sikit-sikit. Kerana untuk mengubat. Dia jadi last sekali jalan seiring. Berubat pun dia, pakai syaitan pun dia, pakai sihir pun ya. Dan ini berlaku pada zaman dahulu. Dan mereka dianggap sebagai manusia bijak, orang pintar. Dan ini adalah satu penamaan yang batil. Dalam surah Al-Baqarah Allah sifatkan sihir ni dengan sifat-sifat yang buruk. Semua sifat-sifat yang ada yang tersebut dalam surah Al-Baqarah berkaitan dengan tukang sihir, semuanya adalah Allah SWT beritahu tentang sifat-sifat buruk. Siapa sahaja yang mendekati sihir, dia akan ditimpa dengan sifat-sifat tersebut. Alat baik juga, kita cek kejap surah Al-Baqarah. Allah kata wattaba'u ma tatul syayatin ala mulki Sulaiman. Okey. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Jadi sihir ni, orang yang belajar sihir, pertama mereka adalah pengikut syaitan. Yang kedua, mereka melakukan kekufuran. Yang ketiga, sihir fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Iaitu sihir itu memecah belahkan
Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sihir itu memudaratkan. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sihir itu tidak memberi manfaat. Apa beza memudaratkan dengan tidak memberi manfaat? Seperti arak memudaratkan dan memberi manfaat, cuma mudaratnya lebih banyak. Arak ada manfaat. Sihir ni Allah sifatkan wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dia memudaratkan dan tidak ada manfaat langsung. Dan Allah sifatkan yang keenam, Allah kata walau qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak akan dapat kebaikan sikit pun hari kiamat. Dan yang ketujuh, Allah kata wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan itu merupakan satu pengorbanan yang paling buruk. Dia menjual agamanya kerana sihir, dan itu satu perniagaan dan pertukaran yang paling buruk. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum. Dia jual diri dia, jual agamanya untuk sihir, dan Allah kata ni seburuk-buruk perniagaan, seburuk-buruk barang yang dibeli. Dijual diri dia dan kehidupan dunia akhiratnya kerana ingin melakukan sihir. Itu seburuk-buruk perniagaan, seburuk-buruk jual beli. Okey, balik semula pada ayat ini. Tukang sihir melakukan sihir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sihir yang ditujukan pada baginda adalah sihir untuk membunuh. Yang terjadi adalah sihir yang paling ringan, iaitu sihir takhyil, sihir khayalan. Jadi bagi siapa yang mengetahui hakikat ini, diketahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya sihir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan bahawa Nabi tidak menjaga zikrullah dan sebagainya. Tadi berlaku dengan izin Allah sebagai satu isyarat bahawa kita tidak boleh menghina, memperkecilkan atau menuduh siapa-siapa sahaja yang terkena sihir dengan tuduhan-tuduhan bahawa mereka tidak beriman dengan Allah atau tidak menjaga zikir dan sebagainya. Bab zikrullah satu peringatan untuk semua, untuk sentiasa kita baca zikrullah, sentiasa kita baca isti'azah, sentiasa kita baca zikir dan pagi dan petang. Tapi apabila terjadi suatu musibah atau terkena sihir, kita tidak boleh merendahkan dan memandang serong terhadap orang yang terkena sihir. Boleh terjadi sahaja yang terkena sihir adalah orang terbaik di kalangan masyarakat. Boleh jadi sahaja wanita yang terkena sihir adalah wanita yang paling baik, yang paling menjaga pergaulan. Tapi dengan izin Allah, dengan hikmah yang maha agung, yang mungkin kita ketahui atau tidak ketahui, Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah itu kepadanya, merupakan satu musibah yang mengangkat darajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang baik ni kalau kena sihir, apa dia buat? Baca Quran, sentiasa bangun qiyam, berdoa, minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dan orang beriman ketika menerima musibah tersebut, mereka tidak menjadikan musibah itu sebagai sebab untuk mereka jauh pada Allah, tetapi musibah itu membawa mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Surah yang kedua yang diturunkan kepada Nabi adalah surah Al-Falaq. Serentak turun sekali. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Falaq artinya al-khalaq, iaitu al-khalq. Al-Falaq artinya al-khalq. Allah tu Rabb kepada seluruh makhluk.
Dan oleh kerana semua makhluk ada permulaannya, maka dinamakan makhluk itu dengan al-falaq. Kerana al-falaq itu adalah proses terbuka atau pecahnya benih, proses permulaan kehidupan. Oleh kerana semua makhluk mempunyai permulaan kehidupan dan kehidupannya bermula dengan satu perkara asas, maka dinamakan sebagai al-falaq. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surah al-falaq sebagai nusrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi disihir. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq sampai hari kiamat menjadi doa ruqyah yang syar'i untuk orang-orang yang ditimpa dengan sihir. Perlu tak jumpa dengan bomoh? Tak perlu. Tapi kalau jumpa dengan siapa-siapa yang buat ruqyah, boleh atau tidak? Boleh. Kerana kita sendiri kadang-kadang orang yang terkena sihir, mereka juga ditimpa dengan, diserang dengan penyakit malas dan lemah untuk membaca. Sihir ni antara yang perkara yang dilakukan oleh syaitan adalah mereka melemahkan orang yang terkena sihir. Kalau dia terfikir nak ruqyah diri dia, dia terfikir nak baca, pada peringkat awalnya dia akan rasa mengantuk. Saya ingat syekh kata, kau mengantuk kata. Kalau dalam kelas kita mengantuk biasalah. Itu biasa yang mengantuk ni kena sihir. Gurauan dia. Tapi gurauan yang menyegarkan mata juga kadang. Sebab sihir ni serangan utamanya adalah orang yang terkena sihir, dia tidak suka untuk baca Al-Quran Al-Karim. Dia rasa lemah, dia mengantuk. Dia baru nak baca je, dia tak ingat dah sampai mana, tiba-tiba mengantuk. Nak baca mengantuk. Ketika itu dia perlu bantuan orang lain, keluarga dan siapa di kelilingnya untuk bantu, untuk dia baca, ingatkan dia, dan dia baca sekali sehingga kekuatan tu ada pada dirinya untuk dia ruqyah diri sendiri. Apabila dia dah mampu kontrol dirinya untuk membaca, orang terbaik untuk ruqyah adalah dirinya sendiri. Dan ini disebutkan oleh ramai ulama yang sentiasa ataupun yang menjalankan khidmat atau memberikan khidmat dalam ruqyah. Jadi kalau ruqyah ni tak mudah, tuan-tuan. Ruqyah ni penat, letih. Orang yang meruqyah ni penat, letih. Bukan setakat baca, kita baca Quran pun letih juga, apatah lagi baca Quran menghadap dengan peristiwa sebegini. Tapi bab ruqyah ni bab yang tersendiri. Tapi kalau ruqyah, kalau jumpa barang sihir, itu lebih mudah. Ruqyah tadi hanyalah isti'adzah, kemudian buka sihir. Macam mana nak kenal, itu kena belajar. Saya pun tak tahu juga, tak detail. Pernah hadir daurah tapi tak pernah praktikal sangat. Bukan tidak mahir, iaitu tahu-tahu macam tu je. Syekh bagi hafal dia punya formula sihir. Syekh Adil ni bila masuk daurah, dia tak ajar ruqyah. Dia kata ruqyah kat kitab mana pun ada, tapi dia ajar buat sihir. Supaya tahu jalan sihir tu, macam mana dia ikat sihir dan macam mana nak buka semula. Sebab tu kalau tengok dalam video-video beliau pun, beliau ajarkan cara buka sihir. Mungkin di Malaysia kena buat sekali kot bawa Syekh Adil Al-Muqbil. Lepas tu boleh cari bomoh. Dan kalau saya tengok video yang kat Indonesia tu, masa beliau pergi tengok orang tengah silat yang orang nak serang terpelanting, Syekh kata, aku nak bila orang nak serang yang guru silat ni semua terpelanting, tak boleh nak dekat, nak serang je terpelanting ke belakang, terhumban ke belakang sendiri.
Jadi saya cakap dengan dia, boleh aku cuba? Dia kata, aku kesian kau nanti. Dia kata, iman kau tak kuat. Kalau ni kau bahaya diri kau. Saya kata, boleh aku. Tak masalah, aku boleh cuba. Dia kata, kalau macam tu cubalah. Lepas tu dalam video tu yang kita nampak, sebab tak di video tak ada suara, yang kita nampak Syekh Tio, guru sihir, guru silat tu terpelanting belakang Syekh Tio. Saya tanya, Syekh baca apa ya? Saya cakap, aku baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Aku tiup. Itu je aku baca. Saya kata. Terpelanting. Dia cerita dia ada yang aura jaga dia, aura keimanan, aura iman dan aura apalah. Iman macam mana kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, terbacakan zikrullah, terpelanting begitu. Terbukti bahawa ramai orang yang mendakwa mereka mempunyai karamah, hakikatnya syaitan, mempunyai ilmu kelebihan, kebal dan sebagainya, hakikatnya syaitan. Ada orang kata oleh kerana dia amalkan zikir sekian dan sekian, dia jadi waliullah. Bukti wali macam mana? Dia ada di dua tempat dalam satu masa. Sana ada 2-3 tempat satu masa. Itu maksudnya syaitan. Kita taklah kata bahawa orang tu mesti bila ada syaitan yang menyerupainya mesti dia ni jahat. Tidak. Tetapi bentuk penipuan syaitan itu yang syaitan lakukan. Siapa yang nampak baik. Jadi kalau ada orang amalkan amalan sekian dan sekian dan nampak dia ada banyak tempat, ketahuilah itu bukan karamah, itu adalah tipuan syaitan. Dan perkara disebut, bukan saya sebut. Kalau tuan-tuan buka kitab-kitab tentang sihir dan sebagainya, disebutkan antara penipuan syaitan kepada pengamal-pengamal zikir-zikir bid'ah. Dia akan merasakan dirinya memiliki aura, memiliki kekhusyukan, diberikan karamah ini dan itu. Hakikatnya itu adalah istidraj daripada yang dilakukan oleh syaitan. Istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bawa dia, tapi istidraj itu datang daripada penipuan syaitan. Dan inilah perkara yang perlu kita tahu. Bab ni saya suka tekankan sikit sebab masyarakat Melayu masih ada yang percaya. Kadang-kadang dah ikut sunnah pun percaya juga bab ni. Bab sihir ni sebab dia sebab kadang-kadang kita lemah. Kadang-kadang ada keluarga kita terlibat, kita pun tak mampu sebagainya, akhir sekali mengalah. Orang kata pergi je jumpa bomoh tu selesai. Memanglah bomoh dia tahu sihir. Dia pula kawan dengan setan. Kita pergi jumpa bomoh dan guna syaitan, dah tercapailah maksud syaitan. Syaitan dia kacau kita, dia berkhidmat sebab apa? Supaya kita kufur pada Allah, supaya terhenti amalan kita. Bila kita menyerah, berkemungkinan saja syaitan tu dia boleh lepaskan. Tapi ingat, sementara. Syaitan dia takkan lepaskan selama-lamanya dan hilang bisnes macam tu je. Syaitan dia bekerja dan dia berniaga dengan sihir. Kehebatan syaitan ni bila orang sembah dia, bila orang taat pada dia, dia akan datang dan pergi. Tidak ada penyembuhan daripada sihir yang sebenar kecuali bergantung pada Allah dan melalui ruqyah syar'iyah. Kecuali ditemukan bahan yang dilakukan sihir tersebut, alat tersebut kemudian dibuka, maka terungkailah sihir secara dasarnya. Tapi kalau tak jumpa, nak buat macam mana? Ruqyah tadi akan meringankan, akan membatalkan sedikit demi sedikit ikatan sihir tersebut. Baik, panjang cerita sihir. Yang penting, bab ini penting kerana ada orang yang menjadikan peristiwa Nabi terkena sihir itu sebagai suatu kekurangan kepada Rasulullah. Tapi bila siapa yang tahu tentang sihir, diketahui bahawa di sana terbuktinya
penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah pelihara nabinya, dan yang Nabi ketika Nabi terkena sihir tidak terganggu pemikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sebab tu ada sebahagian daripada kaum mustasyriqin menjadikan alasan dia kata kalau sabit ketika itu Nabi disihir, maksudnya apa? Maksudnya Nabi boleh jadi menyampaikan agama ketika itu. Perkataan Nabi kena, orang kena sihir, perkataan Nabi itu benar tak benar? Jadi Nabi kata Nabi Siddiq, Nabi Siddiq, maha benar kata-katanya, maha benar perbuatannya. Tapi kalau dia kena sihir macam mana? Kita kena tahu bahawa sihir yang terkena pada Nabi sihir takhyil, tidak mempengaruhi ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mempengaruhi kesedaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi nampak pelik. Nabi nampak pelik. Macam mendekati Aisyah, macam tidak dengan isteri dia. Tapi Nabi sedar, Nabi disihir. Nabi tahu. Lepas tu Nabi, ketika Nabi baring keadaan begitu, malaikat Jibril datang mengajarkan ruqyah syar'iyah, iaitu diturunkan surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Baik. Bab qaulillah ta'ala Malikin Nas. InsyaAllah pukul 8.30 tepat saya akan stop. Malikin Nas, bab firman Allah Subhanahu Wa Taala Malikin Nas. Al-Imam Bukhari rahimahullah bawakan bab ini untuk mengisbatkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Malik. Okey, jadi terbatallah Jahmiyah Al-Ula yang menafikan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh, itu kata Imam Bukhari rahimahullah, fihi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini juga ada riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dalam bab ini juga ada riwayat daripada Ibnu Umar. Riwayat ada kat mana? Pada hadis 7412. Sekarang ni kita 7382. Nanti kita akan baca nanti dalam bab Kitabut Tauhid, lebih kurang 11 bab daripada sekarang. Hampir 100 hadis. Selepas ini kita akan temukan hadis yang lebih kurang sama, tapi riwayat Ibnu Umar. Sekarang hadis yang ada pada kita adalah riwayat Abu Hurairah. Riwayat hadis ni riwayat Abu Hurairah. Tapi Syekh beritahu siap-siap bahawa ada riwayat juga riwayat dalam bab yang sama, hadis yang sama diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Kenapa Syekh sebut begitu? Supaya menjadi hujah kepada golongan Jahmiyah yang mengatakan bahawa hadis ini hadis ahad, hanya diriwayatkan daripada satu wajah. Tidak ada lagi yang satu level dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, cukup syarat. Ditambah dengan hadis-hadis yang lain yang begitu banyak menceritakan tentang nama Al-Malik. Baik. Jadi sabit Allah Subhanahu Wa Taala ada namanya yang bernama Al-Malik. Maknanya macam mana? Maknanya ada pada hadis berikut. Qal haddathana qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Ahmad bin Salih. Banyak kali kita dah jumpa sebelum ni. Ahmad bin Salih guru Imam Bukhari rahimahullah. Dan Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis daripada buku. Beliau meriwayatkan hadis yang beliau dengar langsung daripada guru beliau. Itu syarat beliau. Ini selalu saya ulang. Sebab tu semua hadis bermula dengan haddathana. Imam Bukhari bukan tulis buku hadis, pergi buka Sahih Bukhari buat buku macam kita ustaz buat sekarang. Macam mana? Buka kitab, betul? Kitab, ambil kitab, letak, kumpul kitab. Dan
Yalah, itulah yang kita buat sekarang. Tapi Imam Bukhari pada beliau ketika kumpulkan hadis, semua yang hadis beliau riwayatkan bukan hadis yang beliau hafal dalam kitab-kitab Muwatta' dan sebagainya, tak. Hadis yang beliau riwayatkan langsung daripada guru beliau. Orang kata zaman tu zaman pengumpulan. Tak juga. Sebelum tu dah ada Musnad Imam Ahmad. Sebelum tu ada kitab Muwatta' yang banyak, masanid yang banyak. Sebelum tu dah ada kitab-kitab yang ditulis oleh secara berasingan dalam tulisan-tulisan khas. Jadi Imam Bukhari tulis kitab ini tujuannya memang untuk mengumpulkan hadis yang paling sahih. Yang paling sahih disusun dalam bab-bab sunan. Dalam bab-bab sunan, bukan setakat sunan, malah jami'. Bukan setakat bab fiqh, tapi merangkumi seluruh bab dalam syarak. Sebab tu dah kitab Imam Bukhari bermula dengan Kitabul Iman, ditutup dengan kitab Badal Wahyi lah, start dengan Innamal A'malu Binniyat, Badal Wahyi, dan ditutup dengan Kitabut Tauhid. Kerana kehidupan ini, permulaan dan pengakhiran kita mesti dengan tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata beliau, haddatsana Ahmad bin Salih, telah beritahu pada kami, ataupun aku mendengar hadis ini langsung daripada Ahmad bin Salih. Qala haddatsana Ibnu Wahbin. Ini juga nama yang famous, kita dah sebut, ada jumpa sebelum ni, Ibnu Wahbin, iaitu Abdullah bin Wahab, guru kepada Ahmad bin Salih, guru kepada guru Imam Bukhari rahimahullah. Qala akhbarana Yunus Al-Aidi, juga nama yang famous, malah ni dah sanad antara sanad yang terbaik. An Ibn Shihab, daripada Ibn Shihab, Muhammad bin Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri. An Sa'id, iaitu huwa Ibn Sa'id Musayyab, Sa'id Ibn Musayyab atau Musayyib. Yang mana betul? Musayyib ke Musayyab? Dua-dua betul. Nama beliau famous, Musayyab dan Musayyib. Tapi zahirnya Imam Sa'id Ibn Musayyib tak suka dipanggil Musayyab. Kerana dalam satu riwayat beliau kata, man sayyabani, siapa yang musayyabkan aku dengan isim maf'ul. Jadi beliau lebih rela dipanggil Musayyib. Jadi lebih baiklah kalau kita panggil beliau Imam Sa'id Ibn Musayyib, sesuai dengan keinginan beliau. Kita kalau ada kawan kita ada dua nama, kan? Nama dia apa? Nama dia satu, nama dia panjang, orang panggil dia panjang. Satu nama lagi tawil memang nama dia tawil, kawan panggil panjang, contoh kan. Dia tak suka orang panggil panjang, jangan panggil panjang, panggil nama yang disukai. Kawan kita nama Karim, dia botak, orang panggil dia botak kita panggil dia mana? Panggil Karim, nama yang dia sukai. Jangan panggil nama yang dia tak suka, kecuali min babit ta'rif, kecuali kalau orang tak kenal. Karim, ramai Karim kampung ni, yang orang panggil dia botak tu, oh cakaplah botak. Tak. Kita hanya untuk mentakrif, untuk memperkenalkan. Baik, kenapa kita tetap diriwayatkan bahawa Sa'id Ibn Musayyab? Kerana memang begitulah dikenali. Beliau dikenali dengan Musayyib dan Musayyab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini antara hadis-hadis musnad Abu Hurairah. Tuan-tuan kalau hafal sanad musnad Abu Hurairah ni, kita dah untung banyaklah sanad. Sebab anak murid Abu Hurairah sebenarnya tak ramai. Anak murid Abu Hurairah ramai, tapi yang betul-betul hafal riwayat Abu Hurairah tak ramai. Orang ada 16, yang 16 17 lah orang yang banyak hafal hadis. Yang lain
2-3 hadis, 4-5 hadis, 2-3 hadis, 2-3 hadis, ramai yang lain. Tapi anak murid yang utama antaranya Ibn Musayyib. Imam Sa'id bin Musayyib antara yang riwayatkan banyak hadis, anak-anak murid utama. Bila kita tahu begitu, bila tiba-tiba orang datang bawa hadis Abu Hurairah, kan, kita tanya sanad dia. Tiba-tiba sebut nama pelik, kita tahu dah, ni anak murid mana pula ni? Contohlah, zaman sekarang pun kita kelas. Contoh saya mengajar sini, saya mengajar kitab Sahih Bukhari cuma 2 tempat je. 2 tempat saja. Tiba-tiba sanad datang kata saya dengar daripada Sa'id Mubarak, orang yang cakap tu orang yang tak pernah datang 2 tempat ni. Orang rasa di situlah ulama hadis tahu adanya inqita'. Sejak bila dia dengar ni? Bila dia dengar hadis ini daripada fulan dan fulan, walaupun sezaman, tetapi diketahui tempatnya dan tempatnya tidak sama. Sebab tu bila anak-anak murid Imam Malik, bila hadis daripada Imam Malik, banyak ulama detect kat mana yang riwayatnya ialah ahli Syam atau ahli Iraq, sedangkan tidak sabit mereka pernah pergi Mekah. Imam Malik pula tak pernah keluar daripada Madinah. Jadi bila Imam Malik hanya ada antara Madinah dan Mekah, dan Imam Malik bukan jenis yang pergi Mekah banyak kali. Di situ kalau ada perawi selepas Imam Malik meriwayatkan kepada Imam Malik, sedangkan dia tidak sabit dan tidak jelas bahawa dia seorang yang melakukan rihlah ilmiah, dan dia juga tidak pernah pergi melakukan ibadah haji, menurut pada ni diketahui adanya sanad yang terputus, adanya orang tengah yang digugurkan. Maksudnya ada tadlis di sana. Baik, seterusnya An Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi berkata, yaqbidullahu al-arda yawmal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi pada hari kiamat. Wa yatwis samaa biyaminihi, dan Allah Subhanahu wa taala melipat langit dengan tangan kanannya. Thumma yaqul, kemudian Allah berkata, anal maliku. Yang ni kena gariskan, tapi akan datanglah sebab kita ramai tak nampak. Yang nampak anal maliku, lafaz al maliku, aina mulukul ardi, aku adalah al malik, di manakah raja-raja bumi? Di manakah raja-raja di bumi? Kerana pada hari tersebut tidak ada lagi seorang pun yang berkuasa. Semua dibangkitkan dengan sama rata, iaitu tidak memiliki kuasa, tidak memiliki harta, tidak berkhatan. Harta tidak memiliki, walaupun pakaian dia sendiri tak ada pakaian. Kuasa dia tidak memiliki kuasa, walaupun untuk bercakap sepatah pun, apatah lagi untuk memberi syafaat kepada siapa-siapa. Syafaat hanya berlaku bila Allah berikan keizinan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa yang berani bercakap. Baik. Wa qala Syu'aib wa Zubaydi wa Ibn Musafir wa Ishaq bin Yahya an Az-Zuhri an Abi Salamah mithlah. Ini sanad yang lain. Syekh sebut sebab apa? Sebab nak beritahu hadis ni, hadis ada mutabi', ada yang ada mutabaahnya dan ada syawahid, dan tidak boleh ditolak. Baik, kembali kepada makna hadis. Allah SWT menggenggam bumi pada hari akhirat, iaitu dengan tangan kirinya, disebutkan dalam riwayat yang lain. Wa yatwis samaa biyaminihi, dan Allah SWT melipat langit dengan tangan kanannya. Saya cuba tengok terjemahan, saya pun tak baca lagi terjemahan Jakim. Macam mana diterjemahkan? Saya baca beberapa hadis, tak semua. Tapi hadis ni kita baca
Ahmad bin Saleh menyampaikan kepada kami, katanya Ibnu Wahab menyampaikan kepada kami, katanya Yunus mengkhabarkan kepada kami daripada Ibnu Syihab, daripada Sa'id iaitu Ibnu Musayyib, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat langit dengan tangan kanannya, ada kekurungan dan kekuasaannya. Kemudian berfirman, akulah raja, di manakah raja-raja bumi. Okey, ini terjemahannya. Jadi terjemahannya melipat langit dengan tangan kanannya, tetapi ada kurungan kekuasaannya. Betul lah. Kalau diisbatkan sifat tangan, kemudian difahamkan makna kekuasaan, salah atau tidak? Tak salah. Tetapi yang salahnya apabila menafikan sifat tangan. Kat sini akan menjadi persoalan. Orang yang menterjemahkan ini diisbatkan atau tidak sifat tangan. Kalau diisbatkan sifat tangan, Allah memiliki tangan dan Allah menggenggam bumi dengan tangan kirinya, menggenggam langit dengan tangan kanannya, lipat langit. Mengisyaratkan langit tu apa? Langit ni lebih luas daripada bumi. Disebabkan lipat kerana kita kata bumi kecil, langit luas. Allah kata langit tu dilipatkan. Allah lipatkan dan Allah letakkan di tangan kanannya. Allah genggam dengan tangan kanannya. Imam Bukhari rahimahullah bawakan sifat nama Al-Malik, dan beliau bukan sekadar mengisbatkan nama, tapi memahamkan makna bahawa Al-Malik, kekuasaan itu hakikat dan sifat Al-Malik itu. Lepas tu beliau ingatkan tentang hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar tajuknya apa? Buka balik. Kita tengok tajuk yang ada hadis Ibnu Umar. 7. Okey. Tajuk yang ada di sana, tuan-tuan tengok supaya kita tahu kata Imam Bukhari, bab qaulillah ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Beliau kata bab qaulillah, terhadap apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Jadi beliau takut awal-awal lagi. Orang kata, oh hadis ni cerita tentang kekuasaan. Beliau isyaratkan, pergi tengok hadis Ibnu Umar. Kat sana memang beliau isyaratkan bab mengisbatkan sifat tangan, kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sun'ah Imam Bukhari ini tidak memberi ruang kepada kaum Jahmiyah hujah dan peluang untuk berhujah. Jadi mereka tidak ada hujah, tidak ada peluang untuk mentakwilkan. Jadi yang sabit pada Allah Subhanahu wa taala sifat tangan dan sifat kekuasaan. Apabila disabitkan sifat tangan, artinya tersabitlah segala sifat yang ada pada tangan. Tangan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan pada tangan itu ada sifat-sifat yang terhasil daripada tangan tersebut, atau ada kesan sifat, asar sifat. Tuan-tuan yang tinggal di sini, bermula daripada hari semalam lagi dah jatuh ke bawah tangan saya. Apa maksudnya? Kawasan Sungai Buloh ni semua bawah tangan saya. Apa maksudnya? Kuasa ke? Mungkin kuasa, mungkin maklumat, mungkin kawasan, mungkin ini dan itu, macam-macam lah. Semua sabit sifat yang kesan sifat daripada tangan itu sabit dalam makna tangan. Tetapi perlu diketahui, yang dibincangkan bukanlah pada makna itu, pada dasarnya dibincangkan tentang sifat itu. Ketika seseorang mengatakan bahawa tuan-tuan semua dah jatuh di bawah tangan saya atau di bawah genggaman saya, orang bercakap itu memiliki sifat itu ataupun tidak. Apabila dinisbahkan suatu sifat kepada dirinya, macam saya kata tuan dah jatuh ke bawah tangan saya. Okey, saya ada tangan ni tidak? Saya ada tangan. Jadi kita tidak ada masalah tentang tafsiran terhadap makna. Dan bila dikatakan makna kuasa, tidak semestinya itu maksudnya takwil tercela.
Yang tercela apabila dinafikan sifat yang asal kemudian hanya dikaitkan atau diisbatkan sifat-sifat ataupun kesan-kesan sifat. Diisbatkan kekuasaan tetapi dinafikan tangan. Sedangkan kedua-dua sifat sabit pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kekuasaan Allah dengan tangannya. Salah satu bentuk kekuasaan Allah dengan tangannya. Seperti Imam Bukhari rahimahullah, dalam hadis ini, dalam bab ini, beliau membawakan hadis yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menggenggam dunia atau menggenggam bumi ini dengan tangannya dan tangan kirinya, dan melipat langit tangan kanannya, dan dia berkata anal maliku aina mulukil ardi. Di kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala terhasil, dan kesan kekuasaan itu, salah satu bentuk kuasa kita kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, dengan berlaku dengan perintah kun fayakun. Kekuasaan Allah juga berlaku dengan kuasa dengan tangannya, seperti mana Allah menciptakan Adam dengan dengan kedua tangannya, dan Allah SWT menggenggam langit dan bumi dengan kedua tangannya. Jadi kedua-duanya sabit. Di sini dalam bab Al-Malik, Imam Bukhari tidak membiarkan golongan yang mengisbatkan nama Al-Malik tetapi menafikan sifat tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Malik yang bererti kekuasaan disabit pada Allah, dan juga kekuasaan dengan tangan, dengan yad itu sabit dengan pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah benar-benar memiliki tangan, dan Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul menggenggam bumi ini. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan Quran sebut, disyarahkan oleh hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh ramai sahabat, dan juga ada athar yang mensyarahkan benda yang sama. Syarah mana lagi kita nak? Jadi Quran itu disyarahkan oleh hadis. Ayat Quran ada, Nabi syarahkan dengan syarah yang difahami oleh kita daripada makna zahir tersebut. Tidak ada ruang untuk orang menafikan makna tangan yang ada dalam ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, cukup sekadar ini. Hari ini insya-Allah kita buka pada soalan, kalau ada soalan. Jadi bab kita isbatkan sifat, isbatkan nama Al-Malik, Malik Yaumiddin dan Malikin Nas. Semuanya berkaitan dengan nama Al-Malik, dan kesan daripada Al-Malik, daripada mulkullah ini, salah satu bentuk daripada kekuasaan Allah SWT adalah kuasa Allah menggenggam langit dan bumi di hari akhirat. Baik. Bab ruqyah. Seorang yang okey, soalan mungkin yang tak dengar, untuk ruqyah, adakah disyaratkan orang baca ruqyah itu tajwidnya elok atau siapa-siapa pun boleh baca? Sudah tentulah yang baca tu yang betul bacaannya lah. Sudah tentu yang baca ruqyah, orang yang betul bacaannya itu yang terbaik. Tapi kalau tak ada orang yang betul-betul fasih dalam membaca, adakah bererti orang yang tidak berapa fasih dalam menyebut tidak boleh baca? Jawapannya tidak. Tetap mereka membaca itu salah satu daripada ikhtiar. Titik tolak utamanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat-ayatnya, dengan bertawassul dengan ayat-ayat tersebut. Jadi kita baca ayat Al-Quran kerana kita tahu bahawa dalam ayat Quran itu ada syifa, adanya penyembuhan. Dan kalau sebutan tajwidnya kurang sekalipun, ia lebih baik berbanding dengan yang tidak ruqyah dengan Al-Quran Al-Karim, tidak membaca. Jadi orang yang merangkap pun boleh baca,
Orang yang fasih pun dibaca, sudah tentu yang fasih dan memahami isi kandungannya serta membaca dengan level ihsan, iaitu dengan penuh penghayatan, lebih utama daripada yang sekadar baca ikut huruf dan mungkin salah dan betul. Tapi tetap ada lebih baik daripada orang yang tidak membaca, kerana hakikatnya ruqyah ini adalah pecahan daripada doa. Ruqyah adalah furu' daripada bab doa. Kita berdoa kepada Allah SWT dan kita bertawassul dengan cara ruqyah. Ruqyah adalah dengan membaca ayat-ayat Allah SWT. Dan ruqyah juga boleh berlaku dengan perkataan-perkataan yang difahami, kerana diikrarkan oleh Nabi SAW. Tapi syaratnya ruqyah yang dengan perkataan tersebut hendaklah mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz yang difahami. Sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i mensyaratkan bahasa Arab, bukan sangat difahami, malah dengan bahasa Arab. Dan ini dalam mazhab Syafi'i konsisten, walaupun dalam bab hajah tetap dengan bahasa Arab. Contoh doa, orang Melayu boleh doa tak dalam solat? Boleh. Orang Melayu pun ada hajat kan, dekat orang Arab je boleh. Dan tempat yang afdal doa kat mana? Paling afdal ketika sujud. Dan rajihnya bukan boleh sujud macam tu je, dia mesti dalam solat. Sujud dalam solat, ini qaul yang rajih. Kalau duduk sia-sia pergi sujud doa, khilaf, ada ulama tak boleh, ada ulama yang membenarkan, tapi rajihnya tidak sabit. Jadi sujud dalam solat. Kalau sujud dalam solat dan boleh berdoa, orang Arab bolehlah berdoa. Ni doa hajat. Kalau doa yang kita baca daripada doa-doa yang sabit dalam sunnah, tak apalah dia hafal. Tapi doa yang berkaitan dengan hajat, menyebutkan hajat sekian dan sekian dan sebagainya dengan perkataan kita. Okey. Takkan orang Arab je, orang Melayu pun yang tak sepatah, tak tahu Arab sepatah pun ada hajat juga minta dengan Allah. Jadi boleh tak dia berdoa? Kebanyakan ulama Syafi'i kata boleh, tapi dalam hati. Dalam hati, kerana nak jaga supaya mesti dalam bahasa Arab, supaya tidak dibuka luas. Namun fatwa-fatwa kebanyakan macam mazhab Hanafi dan juga fatwa-fatwa moden kebanyakannya berpihak pada mazhab Hanafi, iaitu boleh berdoa dalam bahasa masing-masing, kerana tidak ada dalil yang menghadkan doa hajah ini dalam bahasa Arab. Sebab tu yang pegang begitu kata boleh. Mereka kata ruqyah pun kalau dalam bahasa Melayu atau bahasa lain tapi difahami maknanya dan ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala, boleh atau tidak? Boleh. Contoh, kalau kita ruqyah, kita baca ayat Quran semua sekali, lepas tu dah penat, dah letih, kita cakap apa? Aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang mencipta langit dan bumi. Aku bersumpah dengan nama Allah, demi nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Aku berdoa kepada Allah yang maha agung, yang maha mulia, supaya Allah siksa kau sekiranya kau tetap masih. Boleh tidak? Boleh. Mana berdoa pada Allah bercakap itu, dan itu boleh berlaku. Cuma lebih eloknya dengan bahasa Arab, dengan doa-doa yang ayat Quran dan juga doa-doa warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun doa yang digunakan warid daripada pengalaman ulama-ulama. Bab ruqyah ni dia bukan bab ibadah mahdhah. Itu lebih afdal berbanding dengan bercakap dengan bahasa kita. Dia akan sebab kita tak nak buka ruang yang luas sehingga macam-macam orang buat. Macam-macam kita bab ruqyah ni bukan bab tauqifi semata-mata. Apa yang ada petunjuk syarak itu yang terbaik, tetapi ada ruqyah yang Nabi tak ajar tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ikrarkan. Itu Nabi kata hatu ruqakum, bawa sini. Siapa yang dah pernah buat ruqyah dulu zaman jahiliah, sini baca, aku nak dengar. Ada yang Nabi lepaskan, ada yang Nabi tak benarkan, diteruskan. Sebab apa? Sebab yang dibenarkan tidak melanggar syarak. Artinya bukan semua bab ruqyah ni Nabi ajar. Sebab tu kita katakan, kalau kita ruqyah kemudian kita gunakan daun bidara, boleh tak? Ada dalil tak? Tak ada dalil daun bidara. Tapi kenapa boleh? Kerana asas kepada ruqyah itu bukan tauqifi. Dia bukan macam bab ibadah.
ruangnya lebih luas. Tapi jangan dibuka luas sehingga semua sayur-sayur masuk. Jangan dibuka luas sehingga semua nak sembelih jin, syaitan, tembak pula pakai pistol sebagainya. Ini terlalu luas. Itu terlalu luas. Bila kata dibenarkan itu adalah untuk tujuan doa tadi. Dibukalah tujuan doa, dan kita tahu bahawa jin juga adalah makhluk Allah, dan dia juga tidak suka kepada sebahagian bau-bau tertentu atau bahan tertentu, dan itu adalah lumrah kepada fitrah dalam kejadian seluruh manusia. Malaikat pun tak suka bau-bau tertentu. Malaikat yang ta'adha, malaikat pun tak suka bau tertentu. Malaikat bau tak suka bau apa? Yang mana manusia tak suka, malaikat pun tak suka. Itu fitrah malaikat. Fitrah jin macam mana? Ada bau dara dia tak suka, bau sekian dan sekian. Jadi dia kadang-kadang merujuk pada pengalaman, tetapi tidak dibuka terlalu luas. Maksudnya macam mana? Perlu dilihat cara orang tu ruqyah, melampau ataupun tidak. Kalau kita tak ada dalil, kemudian bawa pistol, brang 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 gitu tu, itu dah jadi bahan jenaka. Bukan tidak lagi kelihatan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ruqyahnya. Ataupun yang tabur semua benda bersepah sana sini, itu juga tidak terlihat, kerana hakikatnya ruqyah ni dia, kita tengok orang ruqyah, kita jadi makin takut. Kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang baca ruqyah dengan Al-Quran, dengan sunnah, kalau bahan digunakan sekadarnya, kita akan nampak kaedah tu, kita akan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nampak pada raqi ini ada kekuatan kekuasaan. Tapi kalau sampai pada tahap raqi ini, mesti ni aku sembelih kau, ada seekor, 2 ekor, aku tahu, ini dah mengisbatkan sifat-sifat rububiyah pada diri seorang raqi. Jadi walaupun dia tidaklah tauqifi seperti bab ibadah yang lain, tapi hendak lihatkan kadarnya supaya tidak melanggari prinsip-prinsip syariat, sehingga seorang tu macam nampak perkara gaib, nampak berapa ekor, orang tu boleh sembelih dan bunuh jin, bunuh syaitan hanya dengan gerakkan tangan dia, atau dengan pistol dia, atau bawa muka orang tunjuk dan sebagainya. Ini semua cara-cara yang melampaui maksud syarak. Kerana maksud syarak dalam ruqyah tadi membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu bentuk tawassul kita kepada Allah Subhanahu, tawassul kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekadar ini. Okey, silakan. Khilaf ruqyah dalam bab menulis kemudian direndamkan air. Ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Wallahu alam, keberkatan Al-Quran adalah pada bacaannya, bukan pada tulisannya, tapi diamalkan sebahagian daripada ulama. Jadi kita bila ada orang buat, kita kata ni tidak kuat cara begini, tapi kalau buat juga kita tidak menghentam sehingga kita jadikan sebagai bahan jenaka dan sebagainya. Ada sebagian ulama yang membenarkan itu ruqyah dengan menulis. Tapi kalau menulis dengan za'faran dan diletakkan, kerana za'faran itu sendiri bahan yang tidak disukai oleh syaitan. Itulah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Tapi kalau tulis dan rendam begitu saja, ada khilaf yang besarlah. Jadi za'faran tu bila dah letak air, dia akan habis. Dia tidak melekat pada ni, bukan yang dia tidak seperti tamimah ataupun yang diukirkan kat pinggan tu dituliskan tulisan. Tak, dia sebenarnya dia tidak membuka ruang kepada orang bawa tangkal atau membesarkan objek, tidak. Menuliskan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan membacakan dan beri minum, itu juga diamalkan sebahagian ulama. Tapi yang terbaik adalah doa dengan membaca doa tadi. Doa-doa dan ruqyah, bacaan-bacaan yang syar'i, itulah yang paling utama dan afdal dalam bab ini, insya-Allah. Baik, sekadar ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.